Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah petang ni kita akan sambung pengajian Lentera Santri kita yang mana dekat pengajian untuk segmen yang ni kita akan cuba tengok baliklah ulangan pelajaran Nahu kita pagi tadi, dan kita akan cuba tunjukkan tuan-tuan dan puan-puan semua cara kami menghafal lah dengan cepat dengan menggunakan lagu-lagu untuk memudahkan kita semua. Jadi sebelum ni kami dah bagi dah lagu-lagu ataupun tasrif huruf-huruf Nahu kepada tuan-tuan dan puan semua. Semoga apa yang kami bagi tu menjadi manfaat lah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang berada di rumah. Okey, jadi seperti macam biasa saya ingatkan, bagi tuan-tuan dan puan-puan yang masih belum mahir lagi level-level yang rendah, mahir level-level yang rendah, boleh cuba ulang balik lah. Boleh ulang balik. Lepas tu kalau untuk yang dah masuk level tinggi-tinggi ni, level 5, sebab kita dah masuk level 5 dah level 5 kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, jangan lupalah untuk semak balik ataupun cek balik lah level-level yang sebelum ni. Okey. Jadi itu je. Jadi untuk pengajian Lentera Santri ni sebenarnya yang penting dekat sini adalah hafalan lah. Sebab apa? Kita dah faham dah. Sebab apa? Kefahaman semua pagi tadi. Macam saya cakap, kefahaman untuk waktu pagi lah. Yang Lentera Santri ni kita ibarat macam relax-relax je lah. Cuma nak hafal-hafal, nak refresh balik. Okey. Jadi insyaAllah kita buka pada muka surat yang ke-73. Muka surat 73, nombor yang ke-18. Okey. Ni ulangan Nahu lah. Pada muka surat yang ke-73, nombor yang ke-18, buku Lentera Santri. Boleh buka pada kita tengok nombor 18 tu. Dia kata yang mana kita pagi tadi belajar adat dengan makdud lah, bilangan. Jadi nak bagi tahu apa untuk bilangan 1 dan 2, ketentuannya bagaimana, itu soalan lah. Macam mana untuk angka 1 dan 2 ni. Lepas tu jawapan dia apa? Mengikut makdudnya dalam muannas dan muzakkarnya. Maknanya bilangan ni dia kena ikut pada makdud. Makdud ni sesuatu yang dikira lah. Macam satu kitab. Satu tu adalah adat, kitab tu makdud. Macam tu. Okey, contoh dia apa? Indi kitabun wahidun. Di sisi saya kitab, satu kitab lah. Okey. Jadi kita tengok dengan kitabun dengan wahidun. Kalau kita tengok dua-dua tu muzakkar, yang mana bukan kitabun wahidatun, ataupun bukan kitabatun wahidatun, ataupun bukan kitabatun wahidun. Maknanya dia kena sama-sama. Kalau muannas, muzakkar. Kita tengok lagi satu contoh, indi majallatani isnatani. Tengok majallatani ni muannas ni ada ta, isnatani. Tak boleh majallatani isnani, ataupun tak boleh juga majallani isnatani. Tak boleh, dia kena sama. Kalau ada ta marbutah, kalau yang ni dia tambah ta lah. Okey. Itu untuk 18. Ini untuk bilangan 1 dan 2. Kalau untuk yang ke-19 apa? Untuk bilangan daripada 3 hingga ke-9. Ketentuan je bagaimana. Bagaimana cara dia. Maknanya berlawan dengan makdudnya dalam hal muannas dan muzakkarnya. Maknanya kalau makdud dia muzakkar, kalau makdud dia muzakkar, adat dia kena muannas. Kalau makdud dia muannas, adat dia kena muzakkar. Macam mana? Tengok bawah dia tu, li salah satu kutubin. Salah satu mudhaf, kutubin tu mudhafun ilaih. Okey, kita tengok. Salah satu dia muannas. Adat dia muannas. Kutubin dia muzakkar. Dia muzakkar sebab apa? Tak ada ta marbutah kan. Jadi dia kena berlawanan. Kalau kutub tu dia muannas, dia kena salah satu, dia kena jadi salah sulah. Tak boleh jadi salah satu. Tapi dia sebabkan kutub ni muzakkar, salah satu ni kena muannas, kena letak ta marbutah. Kalau kita tengok contoh yang makdud muzakkar, muannas macam mana? Li salasu majallatin, bukan li salah satu. Ni li salasu majallatin. Ni muannas, jamak muannas salim berakhiran alif ta. Itu dia. Maknanya kena berlawanan. Kalau 1 dengan 2 kena sama. Kalau daripada 3 hingga 9 kena berlawanan. Okey. Lepas tu kita tengok yang ke-20.
Soalan yang ke-20 muka surat 74 Boleh buka InsyaAllah. Pada nombor yang ke-20. Ini bilangan 10, ketentuan dia bagaimana kalau untuk 10. Okey, ketika mufrad, ini maknanya bukan murakkab lah. Murakkab ni maknanya bersambung. Berlawanan dengan makdudnya. Dan ketika murakkab sama dengan makdudnya. Contoh dia apa? Fil fasli asyratu tullabin. Kalau mufrad dia kata berlawanan dengan makdud dia. Kalau yang asyratu tullabin ni mufrad dah ni. Tengok asyratu ni muannas, kalau tullabin ni muzakkar. Okey. Dia berlawanan sebab apa? Mufrad. Kalau yang murakkab macam mana? Fil qa'ati arba'ata asyara taliban. Tengok arba'ata asyara. Ni arba'ata asyara kan. Jadi asyara tu tak berlawanan. Dia kata ketika murakkab sama dengan makdud dia kan. Maknanya asyara taliban. Tengok dia sama. Kalau dia tak jadi asyrata, dia jadi asyara taliban. Sebab apa? Taliban ni muzakkar. Okey, lepas tu tengok yang ke-21 pula. Bilangan puluhan, 100, lepas tu 1000, lepas tu berjuta-juta lah. Dia punya macam mana pula? Ketentuan dia bagaimana? Dia kata tidak terpengaruh dengan makdud dia. Maknanya dia tetap, dia punya adat ni tetap, tak akan macam tak payah pun. Kalau makdud dia muzakkar, ni kena muannas, tak payah. Dia punya kedudukan tu tetap. Okey. Dia punya tetap. Contohnya apa? Fil masjidi khamsuna musliman. Ataupun kita tengok fil masjidi situna muslimatan. Kita tengok contoh yang pertama. Kita tengok khamsuna musliman. Tengok makdud dia muzakkar. Dia punya adat khamsuna tu pun muzakkar juga. Tapi kalau kita tengok yang muannas punya situna, ni pun muzakkar juga ni. Sitah 6 kan. Ni 60 lah, situna 60. Muslimatan. Dia sama je. Tak kisahlah makdud dia muzakkar ke muannas ke, adat dia daripada untuk puluh, 100, 1000 juta ni semuanya muzakkar lah. Okey, tak terpengaruh. Lepas tu yang ke-22, makdud untuk bilangan 3 dan 10. 3 hingga 10 lah. Dibaca macam mana? Makdud dia dibaca macam mana? Majrur, dia dibaca majrur menjadi mudhaf ilaih dan berupa jamak. Jadi syarat untuk makdud macam contoh adat dia, bilangan dia daripada 3 sampai 10, makdud dia macam mana? Contohnya salah satu kutubin. Tengok kan. Okey, jadi makdud dia jadi mudhafun ilaih, kutubin dia jadi pada bawah mudhafun ilaih. Lepas tu berupa jamak. Kalau kutub ni mufrad dia apa? Kitabun. Jadi dia kena jamak, tak boleh mufrad. Salah satu kutubin dia jadi mudhaf ilaih dan kena jamak. Itu untuk makdud dia kalau adat dia daripada 3 hingga 10. Lepas tu yang ke-23, makdud untuk bilangan 11 sampai 99 dibaca macam mana pula? Jadi makdud dia yang sesuatu yang dikira tersebut nasab. Jadi nasab kenapa dia jadi nasab? Sebab apa? Sebagai tamyiz. Dan berupa mufrad. Maknanya daripada nombor 11 hingga ke 99, dia punya makdud tu jadi nasab lah. Kena jadi baris atas lah untuk basic dia. Contohnya macam dia kata jadi nasab. Sebab apa nasab? Sebab jadi tamyiz dan makdud dia kena mufrad, tak boleh tasniah, tak boleh jamak. Contohnya macam mana? Ahada asyara kitaban. Kitaban ni mufrad. Lepas tu dia mansub. Okey, ahada asyara ni dah 11 lah kan. Okey, lepas tu nasab sebab jadi tamyiz. Lepas tu yang ke-24, makdud. Makdud setelah bilangan 100, 1000 ataupun 1 juta dibaca macam mana? Kalau untuk makdud yang jatuh setelah adat, bilangan dia 100 ataupun 1000 ataupun 1 juta dibaca macam mana? Majrur sebagai mudhaf ilaih dan berupa mufrad. Contohnya mi'atu kitabin lah. Mi'ah 100 kitab. Jadi mi'atu kitabin. Jadi kitabin tu dia jadi majrur sebagai mudhafun ilaih. I'rab dia majrur sebab apa? Dia jadi mudhafun ilaih dan dia mufrad. Kita tak boleh cakap mi'atu kutubin. Okey, dia kena cakap mi'atu kitabin. Baiklah, itu saja untuk ulangan kita. Ulangan Lentera Santri. Kita akan bahas pula yang ni lah, lagu untuk hafalan tuan-tuan dan puan-puan semualah. Kita buka pada muka surat yang ke-179.
Muka surat 178 178 buku Lentera Santri, nombor yang kelima. Jadi inilah lagu yang kelima. Lagu yang kelima daripada lagu yang apa Ada lagu kelima daripada lagu-lagu untuk kaedah. Ini supaya kita ingat kaedah-kaedah nahu lah. Kalau yang huruf, kalau kita perasan dekat muka surat sebelah dia tu, dia dah start huruf kan. Jadi lain lah. Ini nombor yang kelima daripada lagu-lagu untuk kaedah nahu, untuk supaya kita boleh ingat kaedah nahu. Isim marfu' ada berapa, apa itu na'at, fi'il mudhari' kalau rafa' baca macam mana, kalau sahih akhir, macam tu, supaya kita ingat, hafal. Okey, jadi kita tengok, kita boleh cuba sesama. Boleh tunjuk isim marfu'. Ini level 2 lah, pelajaran level yang kedua. Berfikirlah bisa, insya-Allah bisa. Bahasa Arab itu mudah dicerna. Banyak praktek, itulah kuncinya. Tidak menyerah, itu pula syaratnya. Banyak praktek, itulah kuncinya. Tidak menyerah, itu pula syaratnya. InsyaAllah, berfikir bisa. InsyaAllah, pasti bisa. InsyaAllah, berfikir bisa. InsyaAllah, pasti bisa. Isim marfu' ada 7 macamnya. Mubtada, khabar dan juga fa'il. Naib fa'il, isimnya kana, khabarnya inna dan juga tabi'. Naib fa'il, isimnya kana, khabarnya inna dan juga tabi'. InsyaAllah, berfikir bisa. InsyaAllah, pasti bisa. InsyaAllah, berfikir bisa. InsyaAllah, pasti bisa. Mubtada, permulaan kalimat. Khabar itu penyempurnaannya. Fa'il pelaku, naib penggantinya. Tabi' pengikut kata sebelumnya. Fa'il pelaku, naib penggantinya. Tabi' pengikut kata sebelumnya. InsyaAllah, berfikir bisa. InsyaAllah, pasti bisa. InsyaAllah, berfikir bisa. InsyaAllah, pasti bisa. Naat penjelas kata sebelumnya. Ataf dengan perantara hurufnya. Taukid penguat kata sebelumnya. Badal menjadi sasaran hukumnya. Taukid penguat kata sebelumnya. Badal menjadi sasaran hukumnya. InsyaAllah, berfikir bisa. InsyaAllah, pasti bisa. InsyaAllah, berfikir bisa. InsyaAllah, pasti bisa. Baik, itu lagu untuk isim marfu'. Ni dia menjelaskan, dia siap jelaskan lagi guys kaedah. Kalau mubtada, permulaan kalimat. Khabar tu penyempurna, maknanya kalau tak ada khabar tak sempurna mubtada lah. Okey. Lepas tu kalau fa'il ni dia pelaku. Kalau naib ni penggantinya, maknanya pengganti kepada pelaku lah. Pengganti fa'il. Kalau tabi' pengikut kata sebelumnya. Tabi' ni i'rab dia sama kita pernah belajar pada level yang kedua. Lepas tu dia ada huraikan. Na'at ni dia menjelaskan kata sebelumnya. Kalau ataf ni dia sama tapi dengan perantara huruf.
Lepas tu taukid pula penguat. Penguat untuk kata sebelum dia. Badal menjadi sasaran hukum. Ini memang mudah lah, alhamdulillah. Jadi itu sajalah untuk petang ni. Kita ada kasih ulangan Nahu pagi tadi. Lepas tu kita ada buat penambahan satu lagu. Jadi kalau ikutkan lagu ni memang semua dah lengkap. Kita dah habiskan semua dah lagu-lagu. Tapi insyaAllah nanti kita akan ulang balik lah, daripada awal. Kita akan ulang balik insyaAllah. InsyaAllah besok insyaAllah kita akan sambunglah pengajian Lentera Santri kita petang pada waktu yang sama jugalah. Besok hari Jumaat kan. Jadi itu sajalah. Yang baik datang dari Allah, yang buruk datang dari diri saya sendiri. Minta maaf atas segala kesilapan. Tutup majlis dengan tasbih kafarah.